Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa kos yang ditanggung oleh unit penyelarasan persekutuan ataupun ICU dalam menyediakan 1000 tangki air ini adalah sangat tinggi kerana masalah logistik di Labuan. Jumlah peruntukan yang sama jika di tanah besar negeri Sabah mungkin boleh dapat 2,000 hingga ke 3,000 tangki air. Perkara yang sama juga berlaku dalam pengagihan lain-lain peruntukan ke Labuan. Sebagai contoh, disebabkan kos pembinaan satu blok sekolah bersamaan 4 blok sekolah jika dibangunkan di Semenanjung. Maka projek di Labuan sering tidak menjadi keutamaan atas alasan cost benefit analysis. Soalan saya, tidakkah Yang Berhormat Menteri berpandangan jika ada jambatan Labuan ke Sabah misalnya, kos pembangunan di Labuan dan kos sara hidup di Labuan akan menjadi jauh lebih rendah? Terima kasih. Okey, dari tangki air ke jambatan, silakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Labuan. Memang isu jambatan Labuan Sabah ini memang menjadi satu topik yang saya kira memang menjadi keutamaan lah, topik keutamaan bagi penduduk-penduduk di Labuan. Tan Sri ini betul. Dan bagi saya, baiklah saya jawab ni dengan secara ringkasnya, ya. Jadi perkara ini juga telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita bahawa keutamaan kerajaan untuk menyelesaikan isu infrastruktur di atas wilayah Persekutuan Labuan ini memang kita kena utamakan, ya. Jadi walau bagaimanapun mengambil kira dinamik ekonomi semasa dan juga rancangan memperkasakan Labuan ini, terutamanya Pelabuhan Labuan, cadangan pembinaan Jambatan Labuan Sabah ini saya sendiri mengambil keutamaan lah, Tan Sri ini betul. Jadi apa yang telah kita laksanakan sebenarnya sebelum ini telah ada, ya, kajian-kajian yang dilakukan, tetapi kajian ini agak lama. Tahun 2010 lagi telah dilaksanakan oleh UMS atau UNIMAS, ya. Jadi sekarang ni apa yang perlu kita lakukan bagi pihak saya sendiri, saya telah mengarahkan untuk kita JWP sendiri dan juga PL Badan Labuan untuk kita adakan satu task force khas hanya untuk melihat dari sudut penubuhan jambatan ini, ya. Jadi itu perlu dilihat dari sudut keboleh laksanaan, ya, kemudian daripada mungkin dari sudut teknikalnya sebab kajian teknikal juga belum belum ada. Kemudian nak lihat juga dari sudut pemulangan ekonominya juga bagaimana, ya, dan of course dari sudut perundangan juga kita kena lihat, ya, serta mungkin boleh juga lihat dari sudut model atau business model ataupun model perniagaan yang mampu berdaya tahan untuk dalam kita nak membina Jambatan Labuan ini. Jadi antara juga perkara yang kita nak tengok ialah kos dia lah, kos benar, sebab ada yang kata kos dia ada yang 4 bilion, 6 bilion, macam-macam. Tetapi kita kena ada kajian yang lebih terperinci, khususnya kajian teknikal, dan yang saya sebut tadi lah model. Mungkin kita boleh lihat juga daripada model, business model, contohnya mungkin PFI, PPP dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita telah ada, task force ini telah ada mesyuarat yang pertama pada 14 Februari yang lalu, dan insyaAllah dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Pengarah sendiri. Saya minta beliau mengambil leadership dalam kita melihat keperluan ini. Tetapi walau macam mana pun kita ada juga tindakan-tindakan alternatif lah, macam contohnya ada yang mengatakan tanpa disebabkan oleh masalah konektiviti antara Labuan dan Sabah, contohnya penyakit-penyakit kronik, mereka-mereka yang mengalami penyakit kronik terpaksa dihantar ke Sabah, KK untuk rawatan memerlukan kos yang sangat tinggi. Jadi kita juga sedang melihatkan alternatif ni mungkin untuk lihat dari sudut perhaps dengan izin Tuan Dipertua menggunakan ambulans, air ambulance dan sebagainya yang kita boleh kerjasama dengan KPKT dan Bomba contohnya. Dan saya juga sendiri telah berbincang juga dengan YBMK, Menteri Kesihatan, untuk melihat mungkin kita boleh memperbaiki, ataupun nambah baik specialities yang boleh kita bantu pesakit-pesakit di Labuan. Terima kasih.
Baik.